Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita dibangunkan oleh Allah semula setelah dimatikannya seketika pada malam tadi. Mudah-mudahan kita akan dapat menyambung kehidupan yang Allah anugerah kepada kita ini dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi diri kita ini orang yang bertakwa. Bila bertakwa, baru ada jaminan dari Allah keselamatannya di dunia dan akhirat. Tak ada takwa, tak ada jaminan. No guarantee. Ada takwa baru Allah jamin. Di dunia ini pun Allah jamin, di akhirat Allah jamin. Di dunia apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada mereka-mereka yang bertakwa. Rezeki orang yang bertakwa juga dijamin. Ini semua orang hafal ayat ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan dapat jalan keluar dari sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Allah selesaikan masalah dia. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada rezeki bagi Tuhan. Dia makan gaji dengan Tuhan, bukan makan gaji dengan makhluk. Syarat bertakwa. Di akhirat pun Allah jamin juga. Innal
muttaqina fi maqamin amin. Kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di darjat yang selamat, kedudukan yang selamat, pangkat yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun, di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Allah janjikan syurga tu. Syurga tu bukan ada air pancut je, macam-macam ada. Dalam hadis kursi kata Allah, a'dadtu li ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku fiha, di dalamnya, dalam syurga tu, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Tak pernah mata nengoknya, cantiknya, lawanya, menariknya, egiknya, kata orang kampung Gajah. Wala uzunun sami'at, yang satu yang tak pernah didengar oleh telinga, sedapnya, lazatnya, merdunya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan satu yang tak pernah terlintas di hati kita, nak bayang pun tak boleh. Itu syurga. Siapa tak nak angkat tangan? Kalau kata siapa hendak semua angkat tangan, tak lalu hendak banyak orang. Itu yang dijanjikan oleh Allah, syurga bagi mereka-mereka yang bertakwa. Yang mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang bertakwa. Dalam hidup ni memang macam-macam berlaku pada diri kita. Ada yang menyeronokkan, ada yang mengembirakan, ada yang mendukacitakan, ada yang mencemaskan. Ini memang berlaku. Itulah ragam kehidupan. Tak boleh nak elak. Saya pun baru lagi. Semua orang tahu ya. Danggor di Mtokah. Hari Senin 2 minggu sudah. Balik dari sembahyang subuh. Makan jalan. Berhenti tengah jalan dari lain. Dia berhenti lah. Saya berhenti tempat betul. Tiba-tiba tom macam langgar di Mtokah. Terbaring tu. Ya. Luka lah. Ada lagi luka. Pakutnya masih ada lagi. Luka ada tak ada, tapi pakutnya ada lagi. Sampai sekarang. Kepala pula tu berdarah. Pergi klinik swasta. Ya, mula-mula bangkit tu pening. Dah berpusing. Datang kawan-kawan ramai, dia keluar dari masjid. Pimpin saya. Duduk tepi jalan tu. Dah lama rehat sikit tu, yang melanggarnya Cina. Muda pula tu, cikgu. Dia nak nolong tak sempat, ramai yang menolong saya dah. Ya, bangkit tu tengok. Clear pula, tak ada pula pening. Elok pula. Stable dia rasanya. Saya pun naik motor balik. Naik panjat motor tu. Start, mau boleh hidup. Bawa balik. Tak lama lepas tu, bukan entah pukul apa lepas tu, datang anak saya. Bawa saya ke klinik depan rumah tu. Klinik swasta. Klinik Azhar namanya. Bukan doktor Azharnya, doktornya lain. Dia tu hanya nama dia je, dia ambil, orang-orang ambil nama dia. Banyak klinik dia tu. Di kampung ada, di Tapah ada, di Tapah Road ada. Doktornya perempuan. Dia mencadangkan saya supaya pergi ke, tengoknya kepala tu berdarah, pergi hospital. Cek betul-betul seluruh badan. Datang anak saya bawa ke hospital. Di kampung lah. Mula berlaku di kampung. Di x-ray saya, seluruh badan. Kaki di x-ray, tangan di x-ray, perut di x-ray, dada di x-ray. Nak kepala, tak ada pula mesinnya di kampung tu. Kepala ni ada scan namanya tau. Masuk ke dalam tu, keluar balik, masuk tak. Saya betul-betul mabuk. Depo ada. Naik ambulan dari kampung Depo. Macam orang apa tak lalu. Macam orang terdeek. Tahu terdeek? Baring je. Tahu? Padahal saya boleh duduk dah masa tu. Boleh berjalan pun. Tapi dah naik ambulan tu, stretcher ada dalam tu, katil tu. Bukan stretcher pun, katil je. Baring dalamnya. Macam orang dah nak mati penuh lah. Pergi kepo, scan. Balik ke kampung. Dah petang lah, dah pukul 4 lebih balik kampung. Sampai kampung lah. Sampai kampung kata doktor tak boleh balik dulu sehingga dapat keputusan scan tu. Tidurlah di hospital tu 3 hari 2 malam.
Ha, 3 hari 2 malam. Tidur baring, bangkit, makan. Ha, buang air kecil, buang air besar. Itu aja kerjanya. Bukan sakit. Ha, 3 hari 2 malam. Cukup 3 hari baru datang keputusan dari report. Nah, tak tahu lah elok idaknya. Tapi kata doktor tu balik lah katanya. Katanya maknanya agaknya elok lah. Dia tidak ngapa elok. Tapi kita suruh balik, tak ada lah perawatan lagi. Ha. Masa di hospital tu, ramai lah orang, ada lah orang datang ziarahi saya, ya, nengok orang sakit ni. Dan tajuk kita pagi ni, kelebihan menziarah orang sakit. Ya. Ha, gitulah ceritanya. Lukanya masih ada, tapi dah tinggal parut lah. Kepala ni ada lagi, udah. Tapi ada anu aja lah, udah gatal. Maknanya apa? Udah kata apa? Dah baik itu. Mudah-mudahan. Dapat saya. Tapi saya cuti ceramah. Tak ada ngajar lepas tu. Sampai hari Ahad tu baru ngajar. Hari Ahad tak ngajar lagi. Hari Senin baru ngajar. Sampai sekarang ni. Ikut jadual yang ada. Alright. Untuk pagi ni, kita sambung pembacaan kita. Tajuk besarnya ialah kelebihan ziarah orang sakit. Yang terasa pula saya sakit sampai datang orang sini. Itu ziarah yang dekat-dekat lah. Mana yang boleh ziarah, kita ziarah lah. Dengar orang sakit, ziarah lah. Jadi apa kelebihannya, sudah kita baca sikit daripada itu, ya. Untuk pagi ini, kita sambung lagi pembacaannya. Doa dari mimpi wanita yang sedang sakit. Ada doa dia. Ini sini ada doa dia. Dan riwayat daripada Imam Muhib At-Tabrani, imam pada makam Ibrahim. Di Masjidil Haram tu ada makam Ibrahim, bukan ada jenazah Ibrahim situ. Nabi Ibrahim tu tapak kakinya je. Itu di Mekah tu. Tak boleh pergi Mekah, tahulah. Makam Ibrahim namanya. Imam pada makam Ibrahim pada Masjidil Haram, bahawasanya seorang perempuan melihat ia di dalam tidurnya. Mimpi itu dalam tidur tu. Nampak mimpi lah nama tu. Melihat ia di dalam tidurnya akan seorang mengajar akan dia doa. Ada orang maju ada doa. Kalau kita ada mimpi ke doa, bagi benar je. Ada orang bagi doa kita. Ini dia dapat perempuan tu. Mengajar dia doa ini padahal perempuan itu sakit, di tengah sakit. Maka jaga ia. Daripada tidur tu terjaga. Jaga ia daripada tidurnya. Dan hafal ia akan dia, menghafalkan doa itu. Maka doa ia, mendoa ia dengan dia, maka disembuhkan akan dia Allah Ta'ala. Iaitu doanya bagaimana? Subhanaka ma a'tamk ma akwamak wa bijadi ma a'lamak wa ala farji ma afdar anta taqati wa rohani waj'al hasna zonni fika dawali. Cakap Arab je, kat Melayu entah mana saya tahu, saya bukan tahu cakap Arab. Hadis sini. Subhanak tu dia maha suci engkau. Ada benda, maha suci engkau. Alangkah agungnya engkau. Siapa engkau tu? Allah lah, memuji Tuhan. Malah nak berdoa tu puji Tuhan dulu. Itu adab doa, ya. Sebab sebelum doa, puji Allah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Apa sajalah. Asal puji Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu adab doa. Itu selawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ini pun apa juga. Subhanak, maha suci engkau.
Alangkah agungnya engkau. Ma'aktamaka. Ma'aktamak. Yang kamu agung. Ma'akramak. Yang kamu tu mulia. Alangkah agungnya engkau. Ya. Alangkah mulianya engkau. Pergi lagi. Dan dengan hal keadaanku, aku ni tengah sakit ni. Alangkah tahunya engkau. Kamu tahu aku sakit ni. Tak payah kabur, kamu tahu. Dan kelapanganku dan apa tu? Dia nak dekat ke lampu tu, kau nampak? Pakai ni, kau nampak insyaAllah. Dan kelapanganku, ya. Dan atas kelapanganku, alangkah kuasanya engkau. Engkau kepercayaanku dan harapanku. Maka jadikanlah sangka baikku terhadapmu sebagai ubatku, sebagai penyembuh. Aku sangka baik yang kamu buat, kamu sembuh kan? Sebab itu tuan-tuan boleh berdoa, kena sangka baik dengan Allah. Kena merasakan doa tu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jangan sambil lewa aja doa tu. Kadang-kadang angkat tangan beda. Ya? Atas tangan apa itu je. Amin, amin. Macam orang baca Yasin. Ada tak jenis apa tu? Orang baca Yasin duduk tepi dinding tu, nyandor je. Amin, amin, amin. Lantaklah Tuhan nak bagi-bagi dan idak-idak je. Dia tak dapat lah. Kena merasakan bahawa doa kita tu mesti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sangka baik dengan Allah. Apa saja kita doa, kita sangka baik dengan Allah. Supaya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jangan lepas doa. Ini pun begitu ke? Maka disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Lepas dia doa tu. Maka telah mendoa dengan dia oleh yang lain daripadanya, maka disembuhkan dia daripada sakitnya dengan izin Allah Ta'ala. Jadi orang lain pun dengar doa ni, dia pun bagi tahu orang lain atau dia ajar orang lain pun doa juga, disembuhkan juga penyakitnya. Itu doa perempuan yang dapat dalam mimpi. Tuan-tuan bila dia doa dalam mimpi, kabur lah. Boleh kita berdoa dengan dia. Mudah-mudahan dia pun dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan sabda Nabi SAW, alidul maridi yamshi fi makhrafatil jannati hatta yarji. Artinya orang ziarah orang sakit itu berjalan ia di dalam kebun syurga hingga kembali ia. Artinya siapa pergi ziarah orang sakit, macam dia pergi ke kebun syurga. Kebun syurga tu cantik ke tak? Taman syurga, taman cantik lah. Ini kebun kena buah-buahan sekali. Taman pokok aja, bunga aja, udara bersih, nyaman. Tapi ini kebun, udaranya bersih, pokoknya sedapnya, buahnya sedap dan sebagainya. Macam itulah, macam kita pergi ke kebun syurga. Ya. Orang ziarah orang sakit tu sampai di balik rumah. Orang ziarah orang sakit itu berjalan ia di dalam kebun syurga hingga kembali ia, yakni pada menghimpunkan pahadanya seolah-olah ia di dalam kebun syurga. Memungut akan buah-buahannya. Dalam syurga ada buah-buahan tak? Apa yang tak ada? Ada raya tak? Ada. Ada rambutan tak? Ada. Tuan-tuan dan puan-puan, nikmat syurga tu Allah sediakan ada 99% lagi. Semuanya nikmat Allah tu 100%. 99% Allah sediakan di syurga. Yang dalam dunia ni berapa peratus? Hanya 1% saja yang ada dalam dunia, yang kita buat dalam dunia. 1% tu. Sedangkan Allah sediakan 99% lagi nikmat di syurga. Kalau orang cerdik hendakkan 99%, kan hendakkan 1%.
Tentu tidak akan 99%. Tidak akan nikmat syurga. Jadi apa yang tak ada? Apa yang ada dunia ni semua ada. 99 kaki ganda adanya. Doayan ada, dukung ada, umutan ada, manggih ada, lamsat ada, duku ada, empelam ada. Semua ada dalam syurga. Ada beza tak antara doayan syurga dengan doayan dunia? Beza ke tak? Beza. Doayan dunia ni berulat, mangkok, bonyok, busuk. Tapi doayan syurga tekan je agak je. Saya tak pernah dia tengok. Masuk syurga tu tengok dia. Tekan. Lebih hebat daripada Musangking. Lebih hebat daripada D24. Tak ada pernah mangkok. Tak pernah berulat. Biji yang agak lah boleh makan. Dalam dunia ni kita boleh makan biji doayan tapi kena kebui dulu. Ya kan tak? Biji doayan boleh makan tapi kena kebui dulu. Siapa boleh makan, pernah makan biji doayan mantap-mantap ada? Tapi di syurga tu gajah dunia ni. Gajah dunia lah. Di akhirat tu kita boleh makan biji kalau nak makan lah. Boleh makan agak lah. Boleh makan mantap-mantap. Tak boleh keras. Elok aja. Itu dia di syurga ya. 99%. Yang di dunia yang kita berebut sampai berperang antara Yahudi dengan orang bukan Yahudi tu. Dengan orang Palestin tu. Kerana nak merebut hanya 1%. Nak merebut nikmat 1% saja. Tu boleh berperang tu, boleh berbunuh-bunuhan tu. Boleh tekan-tekan tu. Boleh ugut-mengugut dan sebagainya. Nak merebut hanya 1%. Itu pun 1% pun tak terbilang di kita. Nikmat Allah yang Allah sediakan 1% saja dalam dunia ni. Tak lalu kita bilangnya. Mana tahu? Allah dah cover. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya tiada terhitung oleh kamu. Itu hebatnya nikmat Allah. 1% pun tak lalu kita bilang. Lebih-lebih lagi kalau 99%. Lagi tak lalu kita ya. Yang ini pada menghimpunkan pahalanya seolah-olah ia dalam kebun syurga. Yang memungut akan buah-buahannya. Dan tersebut dalam Ad-Darrah, nama kitab. Al-Mutashirrah bagi Suyuti, Imam Suyuti ya. Bagi Suyuti 3 perkara tiada sunat. Tiada sunat diziarahi. Tak payah, jangan begitu, tak ada sunat. Tak ada pahala lah. 3 perkara tiada sunat diziarah akan mempunyainya. Pertama, sakit mata. Sakit mata. Orang sakit mata jangan pergi ziarah. Kenapa? Sakit mata tu bertai-tai kan? Dia boleh jangkit pada orang lain kan? Kalau kita ziarah, kita pun kena lah jangkitnya. Jadi kalau di tengah sakit mata, doa-doa jauh je. Tak payah ziarah ya. Ada orang sakit mata. Itu sakit mata. Yang kedua, sakit gigi. Sakit gigi tu ziarah. Orang yang kena ziarah tu marah. Dia suka orang ziarah dia. Tengah sakit dah. Cakap pun tak tahu lalu. Tu sekarang sembang. Itu orang sakit gigi ya. Semua salah. Orang makan kita marah. Orang tu tidur pun kita marah. Orang tu nyanyi lagi kita marah. Kita sakit gigi. Nak nampur aja kerjanya. Saya gigi dah tak ada, saya tahulah. Banyak sakitnya. Jangan tak payah ziarah ya. Yang ketiga sakit apa? Sakit bisul. Sakit bisul jangan ziarah. Kerana dia duduk pun tak boleh. 3 jenis penyakit tak ada sunat, tak dapat pahala. Ziarah boleh tapi tak dapat pahala lah. Harus saja hukumnya. Bukan sunat. Kalau sunat apa artinya? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, kedudukannya elok buat. Sunat elok. Jangan dengar sunat tu jui bibir adalah sunat ke wajib jangan. Mana yang sunat tu buat. Sembahyang sunat buat. Puasa sunat buat.
Ziarah orang sakit buat, zikir buat, selawat buat. Jangan tinggalkan. Kerana kita buat yang sunat-sunat tu sehingga Allah kasihkan dia kita. Bila Allah kasihkan kita, Allah bagi kita darjat. Bagi kita pangkat. Orang yang dapat pangkat ialah orang yang mengerjakan yang sunat-sunat. Siapa tak nak pangkat? Di dunia yang pun nakkan pangkat. Terus apa? Jadi pengurusi surau bertumbuk tahan. Di dunia ni. Ya. Bila lagi di akhirat. Dapat pangkat apa? Al-muflihun. Tak nak? Orang yang dapat keuntungan. Al-faizun. Orang yang dapat kejayaan. Tak nak? Al-abrar. Orang yang sentiasa berbakti. Apa tak nak? Itu pangkat-pangkat di akhirat. Ashabul yamin. Apa? Golongan kanan. Apa tak nak? Al-muqarrabin. Yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Rasul. Al-muttaqin. Orang yang bertakwa. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Di dunia ni ada juga pangkat. Kalau dalam askar ada sarjan. Ada kopral. Ada lance kopral. Ada sarjan major. Ada lieutenant. Itu kalau askar. Polis tak ada lieutenant. Askar ada lieutenant, captain, major dan sebagainya. Atas lagi apa? Lieutenant colonel, brigadier general. Atas kali general. Itu apa? Dalam askar. Pangkat-pangkat. Di akhirat itu orang itu juga. Manusia yang paling tinggi pangkat siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pangkatnya? Habibullah, kekasih Allah. Itu di dunia lagi dah dapat. Di akhirat tu dapat juga lah. Itu nama pangkat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibullah. Di bawah Nabi Muhammad siapa? Nabi Ibrahim. Ada pangkat juga apa namanya? Habibullah apa? Khalilullah. Kekasih Allah juga. Tapi dia rendah sikit berbanding dengan Habibullah. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadatul maridi awwala yaumin faridatun wa ma ba'daha sanna wa dana sannatun wa ma ba'daha sanah. Ziarah orang sakit pada permulaan masanya itu fardu, wajib. Fardu itu wajib. Dan barang yang kemudian daripadanya sunat. Itu sanah. Sanah itu sunat. Ya, sunnah. Sunat. Dapat pahala sunat. Bukannya sanah itu sunnah. Ba'daha sunnah. Awal-awalnya tu wajib. Dapat pahala wajib tau. Kalau kita ziarah orang sakit tu. Dengar je orang tu sakit ziarah. Tengah awal-awal. Udah lama sakit tu sunat. Ada orang sakit sini. Cari dia. Nak tahu? Pergi ziarah hospital. Tahu lah di mana ada orang sakit. Dan dikehendaki dengan fardu dan sunat di sini dengan sekira-kira muru'ah. Muru'ah tu atau perangai yang baik. Itu muru'ah yang bagus dapat pahala tu. Cuma bukanlah dia, kalau bukannya hukum syarak tu ya. Wajib tu bukannya wajib syarak. Dia baik penuh. Dapat pahala. Kalau tak pergi tak ada pula berdosa dah. Kerana wajib tu artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu dah pergi hukum syarak Di sini bukan apa itu. Wajib tu artinya pahala usul penuh. Dapat pahala wajib. Kalau kita tak pergi, tak ada pula berdosa Wajib itu jenis itu. Itu muruah, artinya kemuliaan. Dikehendaki dengan fardu dan sunat di sini dengan sekira-kira muru'ah atau perangai yang baik. Tiada dengan sekira-kira syarak, bukan ikut-ikut syarak. Seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas tu anak kepada Abbas. Abbas tu suku saudara Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas tu sepupu Nabi. Ibnu Abbas. Orang nama Abdullah ni banyak gelaran Ibnu. Ibnu Umar, anak kepada Umar. Ibnu Abbas, anak kepada Abbas. Ibnu Mas'ud, anak kepada Mas'ud. Itu dia Ibnu anak. Ibnu Abbas tu Abdullah namanya. Ayahnya Abbas. Itu dia. Jadi pahala dapat pahala wajib lah. Iaitu
nafilah katanya sunat. Maka yang lebih daripadanya maka iaitu nafilah, yang ini bertambah pada sunatnya, sunat yang besar no paling. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajibu ibadatul maridhi illa ba'da salasati ayyam. Tiada wajib ziarah orang sakit melainkan kemudian daripada 3 hari. Nak ziarah orang sakit tu dia 3 hari dulu baru sunat. Yang tak ada wajib. Tiada wajib. Ingat sunat lagi. Tapi kalau 3 hari tak pergi, tak ada keluar, wajib kita ziarah dia. Tapi biar jauh-jauh saja tak ziarah, dapat dosa. Yang ini tiada dituntut akan sebagai tuntut yang muakkad. Tak ada dituntut benar-benar. Tiada dituntut dengan tuntut yang muakkad. Melainkan kemudian daripada 3 hari. Bila 3 hari tu dituntut betul-betul. Tak datang-datang 3 hari ke surat, mana jadinya? Kena ziarah dia lah. Tanya apa? Kemudian daripada 3 hari, atau tiada wajib dengan sekira-kira muru'ah. Dan uruf tu artinya cabang-cabang, ya. Melainkan kemudian daripada 3 hari, seperti barang yang tersebut dalam Ihya tu nama kitab Ihya Ulumuddin. Dia kena ziarah. Dengar je sakit, ziarah. Jadi ziarah pesakit dapat mententeramkan hatinya, di samping beroleh keampunan Tuhan. Kita ziarah orang sakit tu, hati orang sakit tu tenteram, seronok dia bila kita ziarah dia. Kalau tangan melawat di hospital, tak ada siapa datang, sedih dia, ya. Orang lain ada yang ramai orang datang, dia siapa tak tengok dia, sedih dia, sunyi rasa dia, macam dia tu tak peduli dia orang aja. Kalau orang tak peduli dia, menderita tu lah. Itu dia. Jadi kalau dengar je orang sakit, tambah-tambah sahabat kita sejemaah, bila dia tak nampak batang hidungnya, ziarah lah, tanya habor, mula-mula tanya habor, lu apa habor senu-senu tu? Dia tengah demam, ziarah dia. Dapat pahala. Bila kita pergi ke rumah dia, seronok dia tu, tenteram dia. Kecuali kalau kita pergi dia tak nak, ada juga jenis orang tu sakit tak nak ziarah. Tak nak orang ziarah dia. Ada juga jenis tu. Dan ada pula, saya masa remaja dulu, ada juga dengar cerita. Kalau orang tu sakit, Tok Bawang tu kata jangan bagi orang datang. Ada dengar cakap Tok Bawang, jangan bagi orang datang. Ada jenis orang itu juga. Jadi, melarang orang tu, susah dia sakit, tak ada orang ziarah dia. Baik, ziarah pesakit dapat mententeramkan hatinya, di samping beroleh keampunan Tuhan. Yang pentingnya keampunan Tuhan lah. Kalau kita ziarah dia kita dapat keampunan Tuhan. Dia sakit tu sakit lah. Kita ziarah dia tu dapat pahala. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalau tidak dosa diampunkan, banyaklah ziarah orang sakit. Cari mana ada orang sakit hari ni, pergi ziarah dia. Dan pada hadis Dailami daripada Ibnu Umar tidak Abdullah bin Umar tadi, ya. Ziarah orang sakit itu terlebih besar pahalanya daripada mengunjung jenazah. Orang tu dah mati, dia dapat pahala, tapi ziarah orang sakit itu lebih besar pahalanya daripada kita menziarahi orang dah mati. Daripada mengunjung jenazah, kerana barang yang ada padanya daripada membaikkan hati orang sakit dan ahlinya. Jenazah kalau kita ziarah dia pun tahu pun. Cuma dapat pahala, ya. Kalau ziarah jenazah tu ada orang mati, dengar ziarah dia. Tapi sakit, dia nampak kita, sembang dengan kita. Kita tenteramkan hati dia, pujuk dia tu. Ya. Bersabar dia, dia dapat pahala sabar kalau dia ikut cara kita. Terimalah itu ketentuan Allah Ta'ala. Kita dapat pahala redha. Itu kalau kita ziarah orang sakit. Jadi dia boleh bertindak.
Ada kesan, ada kesannya kepada dia. Kalau dia dah mati, ziarah dapat pahala dari sisi Allah lah. Ziarah orang mati tu jangan tak ziarah pula. Tapi lebih besar pahala ziarah orang sakit daripada ziarah jenazah. Ya? Yang mengunjungi jenazah kerana barang yang ada padanya daripada membaikkan hati orang sakit dan ahlinya. Bukan dia je terubat. Keluarga dia pun terubat juga. Kita ziarah orang sakit tu, isteri pun seronok tengok kita ziarah. Anaknya bawa buah tangan pula. Bawa anggur ke, bawa apple ke, bawa lima ke, apa sajalah ya, buat tangan dia. Seronok, walaupun kita tak makannya. Tapi hati seronok. Ziarah orang sakit. Jadi bila dengar orang sakit, kita ziarah. Dan sabda Nabi SAW, tak nampak. Man ada maridan salihan kharaja ma'ahu sab'una malakan yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil marida ma'ahu wa yadkhuluna ila baiti. Artinya apa? Barang siapa ziarah orang sakit yang soleh, dia orang soleh, orang surau, tu imam ke, dia sakit kita ziarah dia, orang soleh ya, tiap melakukan dosa. Keluar sertanya 70 malaikat bersama dengan dia. 70 orang malaikat. Meminta ampun mereka itu baginya, bagi orang sakit tu, bagi orang yang ziarah tu. Dan keluar mereka itu daripada rumah orang sakit sertanya mereka tu sortir sekali dia keluar orang sakit tu. Dan masuk mereka itu kepada rumahnya. Ya. Kita keluar, mereka masuk. Itu kalau ziarah orang sakit tu. Punya hebat fadilatnya. Dan tersebut dalam Ikhya, sabda Nabi SAW, barang siapa ziarah orang sakit, duduk ia di dalam kebun syurga hingga apabila bangkit daripadanya. Dia balik baru dia tidak berada di kebun syurga. Diwakil akan dia 70,000 malaikat meminta ampun mereka itu baginya sehingga malam, sampai malam. Malaikat 70,000 orang malaikat minta ampun bagi dia. Sampai tak nak? Jadi itu fadilat orang-orang menziarahi orang sakit. Orang sakit tu dah sakit dah, kita ni dapat pahala tu. Dan sabda Nabi SAW, man ada maridan lam yazal fi makhrafatil jannah. Barang siapa ziarah orang sakit sentiasa ia di dalam memungut buah-buahan syurga. Kalau kita ziarah orang sakit macam kita pergi kutip buah-buah syurga. Buah durian syurga, buah rambutan syurga, buah mangga syurga, buah apple syurga. Ya, apa sajalah. Buah delima syurga. Seolah-olah tu dah mengetik buah-buah di syurga. Artinya dan masuk syurga lah. Jadi itu dia hebatnya fadilat orang yang ziarah orang sakit. Ya. Kemudian cetera daripada Hasan Basri. Hasan Al-Basri. Namanya Hasan. Dia duduk di Basrah. Dipanggil Hasan Basri. Hasanul Basri. Dia duduk Basrah. Orang dulu memang betul lah. Kalau dia dari Fatani kata Al-Fatani ada tak? Daud Fatani ada tak? Daud Fatani. Okay, apa? Dia duduk Mekah Al-Makki. Duduk Madinah Al-Madinati. Dan sebagainya. Ini Hasan Basri. Rahimahullah Ta'ala. Ulama usul ni tau. Bertanya Nabi Musa alaihissalam akan Tuhannya Azza wa Jalla. Berarti Azza wa Jalla? Azza itu artinya maha mulia. Wa itu dan Jalla maha agung. Azza wa Jalla yang maha mulia lagi maha agung. Itu Allah. Gelaran bagi Allah. Azza wa Jalla. Yang maha mulia lagi maha agung.
Maka sembahnya, hai Tuhanku. Dia ngabur pada Tuhan, bersembah pada Tuhan atau apa, mengadu pada Tuhan. Hai Tuhanku. Apa bagi orang yang mengunjung orang sakit daripada pahalanya? Ya. Nabi Musa ni bertanya kepada Allah. Apa faedahnya? Apa kelebihannya ziarahi orang sakit itu tentang pahalanya? Ya? Firmannya, aku keluarkan dia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia ibunya. Dia ziarah orang sakit itu, dia keluar dari dosanya macam orang baru kanak. Kanak-kanak baru lahir, ada ke dosa? Ada ke lahir main teruk? Ada ke lahir nari? Ada ke lahir minum arak? Dia tadi dosa langsung. Nabi ungkap, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada kanak-kanak yang dilahirkan melainkan dalam keadaan suci bersih. Yang mengatakan apa? Mak bapaknya. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisani. Terpulang kalau ibu bapaknya yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Dia lahir itu suci je, kanak-kanak tu suci. Semua kanak-kanak tu suci bersih. Udah besar baru dia macam-macam. Dilatih dia Yahudi, jadi Yahudi. Dilatih Nasrani, jadi Nasrani. Dilatih Majusi, jadi Majusi. Dia macam kanak-kanak yang baru dilahirkan. Aku bangkitkan pada ketika dia. Seperti apa? Aku keluarkan dia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia ibunya. Maka sembahnya lagi. Hai Tuhanku. Apa bagi orang yang mengiringi orang mati daripada pahalanya? Kita pergi ziarah jenazah. Ya, temankan dia daripada rumah ke kubur dan sebagainya. Bawa dia ke kubur. Apa pahalanya? Firmannya. Ya. Apa bagi orang yang mengiringi akan orang mati daripada pahalanya? Tengok ikut orang mati sampai ke kubur. Apa pahalanya? Firmannya, aku bangkitkan pada ketika matinya akan malaikat mengiringi akan dia kepada kuburnya dengan panji-panji. Dengan bendera-bendera. Malaikat itu buat bendera. Panji-panji. Dengan panji-panji mereka itu hingga kepada padang mahsyar. Sampai kepada mahsyar. Artinya bangkit dari kubur itu diiringi oleh malaikat-malaikat dengan panji-panjinya. Sampai kepada mahsyar. Artinya bahagialah dia. Malaikat mengiringi dia. Sebab orang bangkit dari kubur tu pergi kepada mahsyar, ada yang berjalan kaki. Ada yang berkenderaan. Ada yang merangkak. Ada yang mengesut. Malahan ada yang berjalan atas kepalanya. Kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Terkejut Aisyah dengarnya. Ya Rasulullah, tak masuk akal ni macam mana jalan atas kepala kata. Jawab Nabi, jangan kamu fikirkan hal macam dunia ni. Dunia ni memang tak masuk akal. Tapi di akhirat apa pun boleh Allah lakukan kalau dengan kehendaknya. Apa-apanya dalam dunia pun ada. Orang kepala ke bawah, kaki ke atas, ada tak? Ada satu tarian kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ada ke tak ada? Apa nama tariannya? Ramai yang hafal. Break dance. Di dunia ni. Esok habis tu lah bangkit dari kubur tu. Jalan atas kepala ni. Kita mudah-mudahan tak masuk golongan itu ni. Itu dia diiringi oleh malaikat ketika dia pergi ke kubur tu. Apa bagi orang yang mengunjung akan perempuan yang mati anaknya daripada pahalanya? Itu lagi apa dapat? Kita ziarah perempuan yang mati anaknya. Daripada pahalanya. Firman Allah Ta'ala, aku naungkan dia. Di dalam naung arash. Aku dah bagi dia naungan arash. Arash apa tuan-tuan? Apa benda arash? Arash itu lindungan di padang mahsyar. Yang tidak ada lindungan melainkan lindungan arash. Kenapa nak lindungan? Kerana di padang mahsyar matahari berapa jauh dari kepala?
Kepala sejengkal dari kepala. Ha. Jadi kena cahaya matahari kau betul tak? Matahari kalau sejengkal dari kepala, kalau dalam dunia ni padam. Tapi di akhirat tak mati. Kerana kita mati sekali aja. Lepas tu tak mati-mati lagi. Walaupun sejengkal dari kepala tak ada terbakar hangus, tak ada. Tak ada mati. Tapi berpuluh-puluh. Ada orang peluhnya hak mata kaki, ada orang peluhnya hak betih, ada orang peluhnya hak lutut, ada orang peluhnya hak paha, ada orang peluhnya hak pinggang, ada orang peluhnya hak leher. Tahu leher? Lihir. Ada orang peluhnya hambat sampai ke hidung. Malahan dalam hadis-hadis sebut, dia berenang dalam peluhnya sendiri. Bergantung pada amalan dia. Berenang dalam peluhnya sendiri. Ya. Itu keadaannya. Sebab tu nak ada lindungan. Nak ada aras. Yang melindunginya aras saja. Kalau dapat lindungan aras, selesailah dia. Tak ada kena terik matahari, tak ada kena kepanasan. Nyaman aja. Macam orang duduk bawah aircon aja lah. Nongin aja lah. Nak kita nak lindungan aras. 7 golongan manusia yang dapat lindungan aras di hari yang tidak ada lindungan, melainkan lindungan aras Allah. Apa 7 golongan tu? Yang pertama, pemimpin yang adil. Kita sebut pemimpin, jangan ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim aja. Jangan ingat Zahid Hamidi aja. Kita ni pun pemimpin juga. Tengok kapasiti dia lah. Kalau dia ketua kampung, memimpin kampung. Kalau dia pengurusi surau, memimpin jemaah surau. Kalau dia keluarga sendiri, memimpin isteri dan anak-anaknya. Kalau keluarga tak ada seorang-seorang, keluarga tak ada. Isteri tak ada, anak-anak tak ada, dia seorang-seorang je. Pemimpin tak? Pemimpin juga. Apa yang pimpinnya? Dia pimpin matanya, pimpin telinganya, pimpin lidahnya, pimpin tangannya, pimpin kakinya, pimpin perutnya dan pimpin kemaluannya. Pemimpin juga. Betul Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepimpinannya. Apa kamu gunakan mata kamu? Apa kamu gunakan lidah kamu? Apa kamu gunakan tangan kamu dan sebagainya? Akan ditanya. Ya? Semua akan ditanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kata Allah. Kemudian kamu akan ditanya tentang segala nikmat yang kamu terima dalam dunia ini. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Itu di akhirat besok, ya. Akan ditanya. Jadi pemimpin. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang selalu bangun di tengah-tengah malam. Menangis-nangis, merintih-rintih, bermanja-manjaan dengan Allah. Bukan 5 tahun sekali. Selalu. Hampir tiap malam. Kalau tak ada tiap malam pun, hampir tiap malam bangun. Orang lain tidur, dia bangun. Bangun tu, mendayu-dayu, merayu-rayu kepada Allah Ta'ala, bermanja-manjaan dengan Allah Ta'ala. Itu dapat naungan aras. Yang kedua. Yang ketiga, pemuda yang warak. Pemuda, termasuk pemudi lah, jangan terasa pula wanita ni. Tapi itu dia pemuda yang warak. Warak tu kata apa? Meninggalkan segala yang harus kerana takut kan jadi haram. Itu namanya warak. Bukan warak tu pakai jawab, pakai sorban, pakai apa, itu tak tentu. Kadang-kadang dia bukan warak, wakrak. Ini dah. Dia meninggalkan benda-benda yang harus kerana takut jadi haram. Benda tu harus, dia takut jadi haram. Itu namanya warak. Kalau dia warak, tak melakukan dosa. Takut dengan dosa. Sentiasa menjaga. Tak melakukan apa-apa dosa kecil pun tak buat. Itu dapat naungan haram. Itu yang ketiga. Yang keempat. 2 orang atau 2 kumpulan manusia yang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Kita pagi ni datang ke surau ni kenapa? Kerana Allah. Balik kan? Kerana Allah juga. Dapat. Layak untuk dapat naungan haram. Yang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Itu yang ke bawah. Yang keempat. Betul? Yang kelima. Pemuda yang sentiasa hatinya tertambat ke masjid. Hatinya nak ke masjid aja. Tak ada masjid surau. Mayang nak ke surau, nak ke masjid. Ada masa lapang pergi ke masjid, pergi ke surau. Nak berzikir ke masjid, ke surau. Ini lelaki ya, bukan perempuan.
Lelaki. Perempuan tak digalakkan kecuali kalau dalam majlis ilmu itu digalakkan. Kalau saja-saja nak pergi masjid seorang tak dibenarkan pun ya. Kecuali kalau ada temannya. Pergi dengan suami tak apa. Pergi dengan anak-anak tak apa. Kalau timbul fitnah jangan, haram ya. Itu kalau perempuan. Tapi kalau lelaki, biar di masjid saja. Semayang di masjid, zikir di masjid, melepak di masjid, berehat di masjid. Itu dah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Itu yang kelima. Sebab semayang berjemaah tu di masjid. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Yang kelima. Yang keenam. Seorang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tangan kanannya tanpa disedari oleh tangan kirinya. Dia menafkah dengan tangan kanannya, tangan kiri pun tak sedar. Berapa banyak dia bagi tak sedar? Ada apa tu? Teluk je pakai tu, masuk dalam tabung. Dia tak tahu berapa banyak. Itu dia. Sampai habis. Macam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bila Rasulullah minta sumbangan untuk perang Tabuk, berapa baginya? Berapa dia bagi Abu Bakar? Semua harta yang tu dibaginya. Tak ada tinggal langsung apa? Ditanya Nabi kepada Abu Bakar, apa yang tinggal pada kamu lagi wahai Abu Bakar? Jawab Abu Bakar, memadailah bagi aku Allah dan Rasulnya. Itu yang dapat naungan aras. Tuan-tuan pun itu juga ya. Tengok tabung tu penuh. Ngapa? Tuan-tuan bagilah. Penuh tabung tu. Sampai temuan. Iya kira kita tengok tabung tu. Atau kosong aja. Itu yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh, ini orang lelaki je. Seorang lelaki yang apabila diajak oleh seorang perempuan yang cantik, lagi ternama, masyhur. Cantik pula tu. Ngajak untuk melakukan maksiat, untuk berzina. Tapi lelaki itu menolak kerana takutkan Allah. Bukan menolak kerana dah tua. Bukan menolak kerana dah tak lalu. Menolak kerana takutkan Allah. Dapat lindungan aras. Tak ke tak nak. Itu aras ya. Aku naungkan dia. Aku naungkan dia. Dalam naungan aras. Kemudian melihat orang sakit diliputi rahmat Allah Ta'ala. Siapa nengok orang sakit dapat rahmat Allah Ta'ala. Nak kita nak rahmat Allah? Tuan-tuan, nak kita nak rahmat Allah? Buat apa? Bihun boleh mamam. Teh boleh minum. Kopi boleh minum. Rahmat nak buat apa? Nak melayakkan masuk syurga. Kerana kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala semayang tadi. Bukan dengan pahala saya ngajar kejap ni. Bukan dengan pahala tuan-tuan mengaji kejap ni. Bukan dengan pahala baca Quran. Tak ada. Kita hanya boleh masuk syurga dengan rahmat Allah. Kalau tak rahmat Allah, banyaklah kita ziarah orang sakit. Yang ini akan kita baca bulan depan ya. Melawat orang sakit diliputi rahmat Allah. Allah datangkan rahmat pada dia. Layak nanti dia masuk syurga. Jadi cari yang mana ada orang sakit dan ziarah dia. Hiburkan dia. Tenangkan dia. Bagi dia semangat. Jangan pergi tu nak ada ziarah gitu. Jangan pergi tu ngiring kepala tengok saya pergi dia. Tengok orang sakit. Tengok kepala saya. Tanda apa? Tanda apa? Tanda rasa ni dia padam ni. Jangan. Mesti bagi dia harapan. Bagi dia semangat. Jangan. Dan jangan pula cerita-cerita pasal kesihatan. Jangan cerita dia dulu berlari 100 meter 9.8 saat. Jangan. Jangan cerita tentang dia berlari lah, main sepak takraw lah, main bola lah. Jangan cerita tu. Kerana orang tu tengah sakit. Depan orang sakit jangan cerita tentang perkara-perkara yang dalam keadaan sihat.
Sabarkan dia. Sabarlah. Ya. Kamu kena penyakit ni. Itu kamu. Itu aku kena. Sabar itu. Dapat pahala sabar. Pahala sabar tu besar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Tenangkan jiwanya. Supaya dia dapat menerima ketentuan Allah Ta'ala itu dengan baik. Dengan sempurna. Baik. Itu dia cerita ziarah orang sakit. Sebelum saya tutup. Ada siapa-siapa nak komen? Has anybody got any comments? Any objection? No objection. Setuju belakang lah? Alright. Has anybody got any problem? Sama ada tajuk atau lain yang luar tajuk? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belakang. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Surau Al-Hamidiyah. Taman Indah, Tanjung Rambutan. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Mana yang terpukul, mana yang terketit, mana yang terbeliung, mana yang terkapak. Minta ampun, minta maaf. Itu juga kalau ada yang tersmash, minta ampun, minta maaf ya. Kerana saya tak cadangnya nak nyemeh. Cadangnya apa? Nak drop shot aja. Tahu drop shot? Atas bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.